Tapi tak bantang, saya Hikmat Juni. Kes COVID-19 yang semakin menurun di Sabah bukan petanda pandemik itu sudah berakhir. Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, bilangan kes COVID-19 yang semakin berkurang di Sabah bukan petanda pandemik itu sudah berakhir. Sebaliknya, ia adalah kesan daripada amalan norma baru oleh orang ramai. Beliau memberi ingatan kes jangkitan tempatan COVID-19 di Sabah boleh menular semula sekiranya orang ramai tidak lagi mengamalkan norma baru dalam kehidupan seharian. Tegasnya, virus COVID-19 masih berada dalam kalangan masyarakat kerana Jabatan Kesihatan Negeri Sabah masih melaporkan kes-kes sporadik, iaitu kes yang tidak diketahui asal-usul dan punca jangkitan. Sehubungan itu, orang ramai digesa untuk menerapkan norma-norma baru seperti penjarakan sosial, sentiasa membasuh tangan dengan sabun, elak bersentuhan dan menutup mulut ketika bersin atau batuk sebagai amalan gaya hidup yang baru. Mengenai kes COVID-19 semalam dan hari ini, tiada laporan kes baru di Sabah dan jumlah kumulatif kes COVID-19 di negeri ini kekal 346 kes. Sementara itu, satu lagi kes orang awam didapati ingkar perintah kuarantin di rumah dilaporkan di daerah Tuaran dan individu terbabit telah diberikan surat amaran oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Datuk Dr. Christina Rundi menasihatkan setiap individu yang diarahkan untuk dikuarantin agar melaksanakan perintah ini dengan penuh tanggungjawab. Sehingga 29 Mei, seramai 7,291 orang sedang menjalani perintah home quarantine dan seramai 1,254 orang masih berada di 48 buah pusat kuarantin di seluruh Sabah. Balu kepada mangsa pertama wabak COVID-19 di Sabah, Muhammad Bartuk, 58 tahun, yang meninggal dunia di Hospital Besar Tawau pada 20 Mac lalu, layak menerima faedah bulanan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bermula pada bulan sama. Ketua Jabatan Perkeso Tawau Joseph Emmanuel berkata, hasil pemeriksaan yang dilakukan, balu mangsa memenuhi syarat kelayakan menerima faedah berkenaan di bawah skim keilatan Perkeso. Mangsa antara peserta Perhimpunan Tablik di Masjid Sri Petaling Kuala Lumpur yang menjadi pesakit pertama yang disahkan positif COVID-19 di Sabah. Mangsa meninggalkan isteri Junaida Kahar 50 dan 5 orang anak berumur antara 12 hingga 28 tahun. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia mengiring masuk 16 individu ke Tawau dari Indonesia yang terkandas di Tarakan dan Nunukan selepas penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP semalam. Pengarazan Maritim Tawau Kapten V. Sivakumar berkata 10 daripadanya warga tempatan manakala selebihnya warga Indonesia. Mereka dibawa menggunakan 2 bot yang disediakan khas oleh Konsulat Republik Indonesia dari sempadan perairan Malaysia-Indonesia pada jam 20.30 petang dan tiba di Terminal Feri Tawau 1 jam kemudian. Turut mengiringi kumpulan berkenaan pasukan polis marin. Sebaik selesai urusan dokumentasi di Terminal Feri, 16 individu terbabit dihantar ke Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau untuk dikuarantin selama 14 hari. Tanggal 31 Mei adalah hari yang sentiasa dinanti-nantikan masyarakat Sabah di mana acara kemuncak iaitu pertandingan Ratu Cantik Pesta Keamatan Unduk Ngadau diadakan di Hongkod Koisaan Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA di Penampang. Bagi Unduk Ngadau 2019, Francisca Esther Nain 26, biarpun tiada sambutan pesta keamatan di KDCA tahun ini lantaran pandemik COVID-19, namun semangat keamatan masih boleh disemarakan melalui platform online. Semangat dari kisah legenda pengorbanan Huminodun yang sanggup berkorban demi menyelamatkan penduduk dunia yang diancam kebeluran ketika itu masih boleh diterjemahkan dalam situasi yang dihadapi sekarang, iaitu berkorban dengan tidak meraihkan pesta keamatan secara besar-besaran demi kesejahteraan manusia sejagat. Ketika dihubungi BTTV hari ini, Francisca yang berasal dari Kota Belud berkata,
Mesej pengorbanan boleh dilihat dalam sudut berbeza semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ketika ini. Orang ramai melakukan pengorbanan apabila duduk di rumah dan tidak berkumpul beramai-ramai semasa keamatan bagi membantu usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Francisca berkata walaupun tidak dapat berkumpul di Hongkod Keisaan KDCA bagi menyambut pesta keamatan, masyarakat Karazan Dusun Murut dan Rungus KTMR masih boleh berkongsi mesej dan gambar dengan memakai baju tradisi dalam media sosial bagi menyemarakkan sambutan keamatan. 7 peserta top 7 Unduk Ngadau tahun lalu masih boleh berkongsi aktiviti Unduk Ngadau melalui rakaman video seperti cabaran menyerahkan mahkota atau Pass Crown Challenge menerusi media sosial. Katanya rakaman video itu dibuat bagi mengekalkan semangat Unduk Ngadau dalam kalangan masyarakat Sabah. Menurutnya, ekoran penguatkuasaan PKPB, kebanyakan aktiviti Unduk Ngadau dibuat secara online termasuk rakaman video dan juga live Facebook. Kotobian Tarau Tagazo, Do Keamatan. Satu lagi pendekatan yang kian popular untuk menyemarakkan sambutan keamatan di media sosial adalah menerusi virtual choir atau choir maya. Sejak akhir-akhir ini, pelbagai pihak tampil dengan lagu keamatan yang dinyanyikan secara individu dari rumah atau studio masing-masing sebelum digabungkan menjadi choir maya dan dikongsi di media sosial. Antaranya kumpulan penyanyi berkumpulan popular Sabah, Male Efficient serta Sukod Wagu Official. Selepas lebih 2 bulan tidak beroperasi akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP, sejak 18 Mac lalu, peniaga di Pasar Tamu Mingguan Gaya Street di Kota Kinabalu kini boleh menarik nafas lega apabila aktiviti perniagaan di lokasi popular dalam dan luar negara itu dibuka semula hari ini. Sejak berdekad lalu, Tamu Mingguan Gaya Street yang mula dikunjungi orang ramai seawal 6 pagi pada setiap Ahad menjadi antara destinasi tarikan pelancong asing di Sabah kerana warna-warni kepelbagaian etnik dan budaya serta beraneka jenis produk yang dijual di sini. Meskipun telah dibuka semula, wajah Gaya Street tidak seperti dahulu kerana tiada lagi kelibat pelancong asing di sini lantaran dunia masih berperang dengan pandemik COVID-19. Antara langkah pencegahan diambil adalah memastikan gerai peniaga dijarakkan sekurang-kurangnya 2 meter. Hanya 60 orang dibenarkan berada di kawasan tamu mingguan ini pada satu masa. Hari ini hanya 69 gerai jualan dibuka dan gerai menjual makanan dan minuman belum dibenarkan beroperasi seperti mana prosedur operasi standard ditetapkan Persatuan Peniaga dan Penjajah Gaya Street. Very bad. Stay at home 2.5 months. Because I'm doing selling this thing like in Gaya Street, Metro Town, Kelombong. All I'm doing is selling outside lah. So when they cannot selling like in the Ramadan, selling all this, that means that my income is totally cut off. What are you selling usually? Toys, mihon, some groceries like mihon, and then the toys. How about the visitors? How is it today? Is it so many people? If compared to Gaya Street, it's not very good. But it's comparing to the MCO period, is quite okay lah. Because you know the period is what can you expect more, right? But if you compare to the previous Gaya Street, it's can say very worse lah from the crowded the normally we have. But if compared to the period that we're having now, is quite okay lah. Masa MCO memang very bad lah. Memang very bad. Tapi ini baru saya first today baru buka. So memang kurang memuaskan lah. But anyway lama-lama memang akan bertambah baik jugalah. What time kamu start tadi? Kami biasa kalau dikira dia normal time is starting 6 o'clock until 1 o'clock. So how was the visitor customer today lah? Banyak kah atau? So far okay, tiada masalah. Tapi bukan yang macam dulu-dulu lah. Satu kali banyak lah. Because sekarang kami just only open one part of this, only phase 1.
So memang tidak begitu banyak lah. Di subuh lah dari jam 5 begitu sampai jam 12.30. Tadi nampak banyak orang kah? Enggak lah, dalam orang tuh kita boleh kira lagi. Dia macam sikit jalan. Kurang dari sebelumnya. Ya, siapa yang masuk tuh mesti masuk dari sana, keluar dari situ. Kekalkan diri, jauhi penyakit, jaga diri, semua dilindungi. Jarakan diri, COVID-19 pun pergi. Sekian berita BTTV malam ini. Saya Hikmah Juni, Paring Kewenangan.